Auzubillahi samil minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Seterusnya adalah berkenaan dengan analisis inferential. Ada dua tadi ya, analisis deskriptif dan analisis inferential. Untuk analisis inferential ini, dia akan menghuraikan hubungan antara variabel. Mana kata yang tadi deskriptif, dia hanya di dalam apa yang kita nak huraikan tu sekeliling dia, tetapi bila mana dia berkaitan dengan luar, berkaitan dengan selain daripada diri dia itu sendiri, yang perlu kita nak buat korelasi, kita nak seterusnya, kita nak selain daripada yang asas tu lah, data itu, ataupun selain daripada skor itu, yang kita nak lihat dia punya peribadinya, yang lebih meluas lagi. Selain daripada itulah yang serakan apa dan sebagainya tu, yang itu kita katakan data inferential. Untuk data inferential ni dia terbagi kepada dua cara ataupun dua keadaan. Yang satu parametrik dan parametrik. Okey. Untuk data inferential parametrik, dia haruslah dilaksanakan apabila data kita itu bertaburan normal dan data yang kita guna itu adalah data jenis interval dan jenis ratio. Pastikan tu untuk data parametrik. Ini secara umumnya, dan mungkin ada data-data yang dikatakan oleh pengaji-pengaji, setengah pengaji dia kata boleh digunakan untuk parametrik, kita boleh pakai benda tu. Tapi untuk analisis inferential ni mungkin dia lebih jauh lagi. Yang ini adalah sekadar untuk pengetahuan sajalah, untuk kita nak extendkan lagi kita punya proses data itu, selain daripada kita nak gunakan data serakan apa dan sebagainya. Contoh kalau kita nak buat korelasi, contoh kita nak buat G kuasa 2 apa segala benda-benda itulah yang banyak lagi sebenarnya dalam data ni punya kaedah. Kita nak melihat ataupun kita nak memproses data tersebut. Banyak benda, faktor analisis contohnya, dia banyak-banyaklah istilahnya lagi. So kita yang pertama kita kena pastikan data itu parametrik atau bukan parametrik. Kalau parametrik kita gunakan yang ni, tak parametrik kita gunakan yang ni. So apa yang dikatakan data parametrik? Okey. Untuk data parametrik kena pastikan data itu bertaburan normal dan dia adalah data secara umumnya adalah interval dan ratio. Okey, macam mana kita nak tahu data itu sebagai data yang normal? Ada banyak benda ni. Statistik deskriptif, histogram, stem and leaf plot, box plot, normal QQ plot, detrended normal QQ plot, M estimator, ujian Kolmogorov, Shimrov, kemudian Chernoff, kemudian Shapirovic. Yang ini adalah bila kita guna benda ni, kita laporkan dan dia menepati kenormalan data itu, so kita boleh gunakan data parametrik itu. Jadi untuk menggunakan yang parametrik punya analisis, kenalah yang pertama taburan dia normal, kenalah data itu data interval dan ratio secara umumnya. Apa dia taburan normal? Saya ulang sekali lagi, inilah benda-bendanya ni. Jadinya apa yang dikatakan taburan normal itu, dia kena secara umumnya ukuran mean, mode itu sama ataupun hampir. Boleh dah guna. Tak pun skewness dengan apa dikatakan tu, kurtosis dia, yang ini dah tinggilah dia punya dah bukan dah dia punya ni, orang katakan istilah-istilah yang digunakan tu. Jadi mana nak dapat skewness tu adalah dia punya kita katakan ada kiraan dia. Ingat tak yang ni tadi ni yang benda-benda ni lah, dia punya skewness dan kurtosis dia daripada data tu, dia ke kiri ke kanan dan sebagainya. Dia punya lebar ni dikira automatik tu, dikira kalau kita masuk SPSS dia akan kira yang macam ni lah contoh dia akan kira. Yang ni daripada SPSS dia akan kita masukkan data tu, automatik dia akan kira. Ni kalau kita tengok contohnya mean, made and mode dia, bolehlah kita katakan data itu sebagai satu data yang normal. Yang ni mean, made and mode. Kemudian kalau skewness dengan kurtosis dia, nampak? Dia tak lari, kalau tadi tu kan tak lari daripada mana tadi tu dia tidak lari daripada 2 dan negatif 2 dan 2.
Tapi boleh tak kita guna? Boleh kita gunakan masih lagi. Sebab apa? Dia punya main mode dan dia yang ni sama. Yang ni 20, 20, 18 kita boleh gunakan sebab dia punya kiraan ini masih lagi yang ni sama ataupun hampir sama nilai. Sebab data ni berbeza-beza, atas kita untuk kita guna. Bukannya apa kalau sekiranya data itu tidak memenuhi secara umumnya kenormalan data itu, so bila kita gunakan statistik deskriptif ni ataupun kita nak teruskan menggunakan benda-benda yang di bawah dia tu, nanti dia akan salah. Dia akan dapat satu kiraan yang salah. Apa dia yang nak digunakan? Kalau sekiranya data itu data normal untuk kita buat inferential punya statistik, so inilah dia. Kalau kita nak korelasi, Pearson R, boleh guna parametrik. Kalau perbandingan dua kumpulan, t-test, ujian T pasangan, ni lah ANOVA sahala, kemudian ANOVA faktorial, MANOVA. Yang inilah kalau sekiranya data itu kita nak sambung lagi untuk inferential. Tapi saya rasa di peringkat laporan pelajar-pelajar ni mungkin ada yang tak banyak lah, tapi kebiasaannya mereka hanya berada di peringkat mungkin korelasi lah yang paling tinggi sekali lah boleh lah, ataupun t-test. Bergantung kepada anda punya tujuan ataupun objektif kajian. Yang ini sebagai satu pendedahan. Okay? Kalau anda kata nak gunakan Pearson R, Pearson ataupun ujian korelasi, nak tengok hubungan antara dua variable tu, so jadinya dua variable ataupun dua skor itu, so kena pastikan dia adalah ukuran yang ataupun taburan data tu hendaklah normal. Okey. Baiklah, seterusnya kalau yang bukan parametrik pula adalah bila mana data itu tidak normal, biasanya secara umumnya nominal dan ordinal yang bukan parametrik. Jadinya sama juga tadi, kalau untuk korelasi yang tadi kita gunakan Pearson R. Ini adalah untuk korelasi kita gunakan chi-square. Okey. Spearman rule. Okey. Dia ada macam ni lah, boleh tengok nanti usahakan hantar nota. Kemudian perbandingan antara dua kumpulan, ujian human with ni Kalau tengok di sini dia ujian T. Kan? Dia berbeza. Jadi apa yang kita nak dedahkan di sini adalah kalau sekiranya kita tengok kalau sekiranya dia parametrik, dia normal, data itu mengikut daripada ujian deskriptif itu, kita lihat dia normal, taburan normal, kita gunakan yang parametrik ni. Kalau andai katalah kita nak buat inferential, dia tidak normal taburan dia, kita gunakan non-parametrik. Itu je. Kerana apa? Secara umumnya lah, ringkasnya, bila kita ujian itu tidak bertaburan normal, kalau kita buat parametrik, salah lah. Sebab parametrik ni, yang Pearson ini, semua benda-benda ni, dibuat untuk kiraan dia data yang normal. Kalau untuk ujian-ujian ini, kenapa benda ni wujud? Dibuat untuk kiraan data yang bukan, yang bertaburan normal. Jadi untuk ini adalah untuk satu pendedahan lah. Nanti insyaAllah kalau ada tambahan ke apa nanti, pensyarah-pensyarah anda akan bantu, dan penyelidikan di IBA pun akan bantulah kalau anda ingin meneruskan lagi tentang perkara ni. Ini dah jauh lagi lah, orang kata sangat jauh dah. Tapi ini adalah untuk pendedahan kita. Sebenarnya dalam statistik ni dia seronok. Bila mana kita nampak nombor itu, kita boleh memberi makna kepada sesuatu, kepada daripada dia punya campur tolak darab bahagi itu. Dan bila kita tengok, wah hebatnya sebenarnya matematik itu dalam statistik. Jadi itu saja. Terima kasih, harap faham. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada pensyarah-pensyarah yang mengajar lah. Ataupun kita boleh bincangkan di kemudian hari nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.